Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah membantu seramai lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja, dan saya nak mencapai bilangan jumlah orang yang saya bantu lebih seramai lebih daripada 4,500 orang pada tahun 2020 ni, sebab ini adalah saya punya perjuangan pada tahun ini supaya saya dapat membantu lebih ramai lagi orang mencapai berat badan yang mereka inginkan pada tahun ini. Okey, saya sedang melakukan beberapa kempen sebenarnya. Kempen apa? Kempen dari plus size ke M. Kempen ini sebenarnya lah kempen yang saya mulakan sejak daripada bulan 1 hari itu, supaya mereka yang nak turunkan berat badan, supaya mereka dapat mencapai berat badan yang mereka inginkan. Bukan setakat capai berat badan yang mereka inginkan sahaja, tapi juga mereka dapat bentuk badan yang mereka inginkan, supaya mereka boleh memperagakan baju-baju raya bersaiz yang lebih kecil pada tahun ini. Macam best ke best kalau katakan you all finally dapat pakai baju saiz yang lebih kecil pada tahun ini kan. So itulah sebenarnya kempen yang kami lakukan sekarang dari plus size ke M. So apa yang sebenarnya saya nak cuba sampaikan pada hari ini adalah berkenaan dengan kualiti tidur. Sebab ramai yang saya perasan terlalu ramai antara kita yang mempunyai masalah tidur. Kenapa mereka mempunyai masalah tidur? Sebab mungkin sebabkan faktor kerja ke, faktor stres ke, ataupun macam-macam faktor lagi yang menyebabkan seseorang itu susah untuk mendapatkan kualiti tidur yang lebih berkualiti, supaya mereka dapat mudah untuk kawal berat badan mereka, supaya mereka mudah untuk dapat menurunkan berat badan mereka. So saya nak ucapkan terima kasih kepada Kak Asmah. Okay, Kak Asmah ada tak kat sini? Assalamualaikum. Kak Asmah ada kat sini, alhamdulillah, sebab memberikan idea tentang topik yang saya nak sampaikan hari ini. So terima kasih lagi sekali kepada Kak Asmah sebabkan memberi saya idea kepada topik yang nak diperbincangkan pada hari ini. Untuk pengetahuan macam mana kami berinteraksi, macam kami berinteraksi bersama what we call it, macam mana kami berinteraksi macam mana kami berinteraksi dalam satu group ni. Kami sebenarnya sedang buat satu benda yang lebih kepada macam nak membantu lebih ramai lagi orang untuk menurunkan berat badan. So apa yang kami buat adalah kami memastikan bahawa topik-topik yang saya nak sampaikan pada setiap hari akan menyentuh setiap individu secara personal, supaya apa yang saya sampaikan akan membantu mereka untuk mendapat satu idea tentang bagaimanakah cara mereka lebih mudah untuk mengawal berat badan mereka. Macam best ke best kalau katakan you all dapat situasi yang macam tu, mudah untuk kawal berat badan you all. Best tak? So right, kita siapa sini yang dah ready untuk saya explain? Siapa dekat sini yang ready dan dah ready untuk saya explain tentang bagaimanakah cara kita dapat memastikan kita ada satu waktu yang lebih berkualiti ketika kita nak tidur? Siapa yang dah ready boleh tak bagi saya love, dan saya nak share dah sekarang kepada mereka sekiranya mereka dah ready untuk saya share. Okey. Sebelum tu, boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali? Nama saya Syah daripada Batak Fitness dan saya seorang fitness coach. Saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja, melalui kaedah pemakanan yang betul, melalui kaedah exercise yang betul, supaya setiap apa yang mereka lakukan akan lebih mudah menurunkan berat badan mereka. Hai Nur Nasaputra, Waalaikumsalam. Tuan Faisal Nawawi, Waalaikumsalam. Apa khabar? Alright, siapa yang dah ready untuk saya share boleh tak bagi saya love? Saya nak tengok berapa ramai antara you all yang dah ready untuk mendengar sharing daripada saya. Sekiranya you all belum ready lagi, bermaksud saya perlulah tunggu you all. Mungkin you all nak dapatkan pen dan kertas dan pen marker dan magic pen dan sebagainya.
untuk mereka menulis atau menyalin apakah poin-poin yang saya nak sampaikan dekat sini. Okey, saya nampak ada beberapa ketul love yang diberikan kepada saya, dan again kepada mereka yang sedang menonton saya dekat luar, mungkin daripada Facebook group yang ada orang share kan, ataupun ada orang sharekan video Facebook live ni, sila like Facebook page Syah AK dan tonton di dalam Facebook page Syah AK untuk mendapatkan info-info yang lebih terkini, supaya tak perlu dah untuk korang menunggu ada orang lain untuk share live saya ni kepada orang lain. So thank you kepada Puan Sanisa Saini. Terima kasih kepada mereka yang dah share Facebook live saya ni. Thank you kepada Puan Sanisa Saini sebab always share Facebook live saya. Saya yakin ramai orang akan dapat manfaat daripada sharing yang you all buat. Hanya sekadar tekan button share dan insya-Allah ramai orang akan dapat manfaat daripada apa yang you all buat tu. Okey. Dan saya selalu bersebut benda ni, dan saya ulang lagi sekali, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. So sekiranya you all share, mungkin orang lain akan dapat manfaat daripada apa yang saya share ni, dan sekurang sedikit sebanyak dapatlah juga sahamnya di akhirat kelak. Macam best ke best. Alright. So saya nak share 5 cara bagaimana kita dapat mempunyai waktu tidur atau waktu rehat yang lebih berkualiti. Saya share ni adalah berdasarkan perspektif mereka yang selalu pergi ke gym dan mengangkat besi. Kenapa mereka mempunyai waktu tidur yang bagus? Sebab mereka perlu mempunyai waktu tidur yang bagus supaya mereka dapat recover daripada exercise yang mereka jalankan. Okey, dan bermaksud juga bila mereka mempunyai waktu rehat yang bagus, bila mereka mempunyai waktu rehat yang bagus, waktu tidur yang lebih berkualiti, lebih mudah untuk mereka recover daripada exercise yang mereka lakukan. Sangat gila penting untuk kita mempunyai waktu tidur, mempunyai tidur yang berkualiti, mempunyai waktu rehat yang berkualiti, sebab ianya akan memastikan kita mendapatkan result yang lebih cepat, lebih mudah untuk kita dapatkan. Okey, saya tak nak cerita kenapa sebenarnya kita perlu tidur dengan cukup. Sebab kalau tak, kita akan sebut tentang macam-macam topik berkenaan dengan hormon, berkenaan dengan bentuk badan dan sebagainya. Saya pernah share benda ni sebelum ni, tapi hari ni saya nak share tentang macam mana cara nak dapatkan waktu tidur yang berkualiti. Hai Nur Jannah Syuhada Gabas Abdullah. Wow, nama. Okay, now yang pertama, siapa yang dah ready untuk saya bagi tahu yang pertama? Saya yakin you all semua dah ready sebab you all dah bagi saya love daripada awal lagi tadi. Yang pertama adalah cuba kurangkan device elektronik yang mengeluarkan cahaya ultraviolet. Ultraviolet punya cahaya biasanya akan didapati daripada phone, daripada laptop, daripada iPad, daripada tablet dan sebagainya. Ianya akan mengganggu mata kita sehingga kan kita macam susah nak tidur beberapa jam lepas tu. Dan sebaiknya 2 jam sebelum kita tidur tu cuba kita elakkan daripada menggunakan electronic device. Kenapa? Sekiranya you dapat mengurangkan penggunaan electronic device, lebih mudah untuk korang dapat kualiti tidur yang lebih berkualiti, sebab ia tidak akan mengganggu otak kita melalui apa yang kita dah lihat daripada phone kita. So bermaksud kita telah buat salah sekarang ni. Kita telah buat salah sebabkan you all sedang menonton live saya. But anyway, sebenarnya cuba limitkan penggunaan telefon supaya kita akan lebih mudah mendapatkan kualiti rest yang lebih berkualiti. Tapi sebelum tu, boleh tak saya nak memperkenalkan diri saya lagi sekali. Kenapa saya nak memperkenalkan? Sebabkan view makin ramai. Mungkin ada antara you all yang pernah tengok saya buat live, mungkin ada antara you all yang belum lagi pernah tengok saya buat live ni kali pertama mungkin. Siapa sini yang kali pertama tengok saya buat live, boleh tak komen kali pertama? Kan, boleh tak komen sikit kali pertama tengok saya buat live, sebab saya nak tengok berapa ramai antara you all yang kali pertama tengok saya buat live, berapa ramai antara you all yang mungkin dah banyak kali sampai menyampah dah tengok saya buat live kan. So again, kepada you all yang mungkin kali pertama tengok saya buat live, izinkan saya memperkenalkan diri saya lagi sekali. Nama saya Syah daripada Bartek Fitness.
Dan saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan kepakaran saya ialah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya bukan doktor, saya bukan pakar sakit puan, saya bukan pakar berdentah. Saya adalah seorang fitness coach, telah membantu lebih daripada 200 orang dan saya yakin melalui dengan cara saya ni, you all pun yang nak turunkan berat badan pun akan pastinya dapat turunkan berat badan. So, saya nak say hi kepada Puan Irawati, Puan Nurjannah Syuhadah Gabas Abdullah dan Puan Safrah Sulaiman sebabkan kali pertama tengok saya buat live. Hai. Okay, so kali pertama atau tak kali pertama, kita akan teruskan juga. Yang pertama tadi adalah cuba limitkan penggunaan device elektronik, electronic devices yang akan mengeluarkan blue ray punya ataupun cahaya biru. Faham tak cahaya biru tu apa ni, blue lights punya cahaya yang keluar daripada phone. So sekiranya you all mungkin nak gunakan juga device ataupun sebabkan nak tengok live saya hari-hari kan. Sebab setiap hari saya akan buat live jam 9 malam dan 3 petang. So tang 9 malam tu mungkin akan mengganggu juga waktu korang tidur acah-acahnya kan. So saya suggest belilah spek yang ada blue ray filter tu. Blue ray filter, bila cahaya biru masuk, so cahaya biru tak tembus keluar daripada kita punya lens. Sekurang-kurangnya mata kita akan lebih relax, mata kita akan lebih rasa segar apabila kita pakai spek yang macam tu. Ada dekat sana di luar, dijual di pasaran sana. Saya tak jual spek. Saya tak jual spek, tapi you all boleh pergi ke kedai spek kalau buka untuk tukar lens you all supaya you all boleh dapat blue ray filter daripada lens you all tu. Ianya akan membantu kita sedikit sebanyak sebabkan kita tak letakkan stress punya load kepada mata kita sehingga kan boleh mengganggu waktu tidur kita pula. Alright, itulah yang pertama. Alright, siapa sini faham poin saya yang pertama tadi? Elakkan daripada menggunakan device elektronik macam phone kita, tak salah phone apa kan, smartphone lah basically, kita laptop ke tablet ke ataupun apa-apa device yang mungkin akan mengacau mata kita. Assalamualaikum. Wassalamualaikum Acik Fida. Assalamualaikum Puan Nurwati. Assalamualaikum Puan Zila Has. Hai ramai kat sini. Hai Puan Kamazia. Right. Alhamdulillah ramai dekat sini. Again kepada you all yang mungkin sedang menonton saya dekat luar sana, saya suggest untuk you all berada di dalam Facebook page Syahik. Like Facebook page Syahik sebabkan saya akan share hari-hari berkenaan dengan macam mana cara kita dapat turunkan berat badan. Alright, saya nak masuk poin yang kedua. Siapa yang dah ready? Poin yang kedua adalah satu benda yang lebih obvious, lebih mudah untuk kita faham supaya kita akan lebih mudah mengawal waktu tidur kita ataupun dapat mendapatkan waktu tidur yang lebih berkualiti. Siapa yang dah ready boleh tak komen dah ready untuk saya masukkan poin saya yang kedua itu. Hai Puan Emma Isma, apa khabar? Siapa yang dah ready untuk saya share poin saya yang kedua boleh tak komen dah ready, sebab saya nak tengok berapa ramai antara you all yang dah ready untuk saya share poin saya yang kedua ini. Right. Okay, ramai yang dah ready ni. Siapa yang dah ready boleh tak komen dah ready, saya nak tengok berapa ramai. Okay, yang kedua adalah sekiranya you all dah ready, bagi tahu. Saya nak buka saya punya iPad. Saya kan banyak gila electronic device kat sini juga, sebab tu saya susah nak tidur. Alright. So yang kedua adalah apabila cuba elakkan daripada meminum minuman berkafein selepas jam 6 petang. Cuba elakkan, sebab minuman yang berkafein, sebenarnya minuman berkafein ni bukan kopi saja, banyak lagi sebenarnya. Even green tea, teh pun mengandungi kafein juga. Coklat pun mengandungi kafein juga. So bermaksud kita haruslah memastikan pengambilan makanan ataupun minuman kita tidak mengandungi kafein yang tinggi sehingga boleh menjejaskan waktu tidur kita. Cuba elakkan pengambilan kafein. Okey, cuba mengelakkan ambil pengambilan kafein sehingga kan ianya boleh mengganggu waktu tidur kita. Alright, terima kasih kepada yang komen dah ready tu. Dah ready, faham, dah ready. Okey, alhamdulillah, that's good. Alright. Kurangkan pengambilan kafein. Macam saya suka minum kopi, saya gila
Saya rasa amat tak cukup hari saya kalau saya tak minum kopi. Saya kena minum kopi. Kalau saya tak minum kopi, saya akan jadi zombie pada hari itu. Tapi saya kena elak daripada minum kopi selepas jam 6 petang. Macam saya, mungkin saya dah lebih dah immune dah. Saya boleh tidur, saya boleh minum kopi jam 8 malam sekalipun dan boleh tidur dengan lena dan nyenyaknya pada malam tu, pada pukul 12, pukul 1 tu lah. Tapi pukul 12, pukul 1 lah tak elok juga sebenarnya. Tapi anyway, dia bergantung kepada individu. Right, bergantung kepada individu. Sekiranya kita boleh minum kafein, minum kopi dan kita masih lagi boleh tidur dengan lena dan nyenyaknya sampai berdengkur, bermaksud okey lah tu. Tapi ramai antara kita yang akan ada masalah sekiranya you all minum kopi, minuman berkafein, tak salah, minuman ke makanan berkafein ke, ianya akan mengganggu waktu tidur dan mengganggu kualiti tidur kita sehingga kan ianya boleh menjejaskan progres kita untuk menurunkan berat badan. Okey, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kenapa mereka menggelarkan saya sebagai #pakar kurus dan #bomoh kurus, disebabkan berapa ramai antara student-student saya yang saya dah bantu melalui modul-modul, melalui lesson-lesson yang saya berikan kepada mereka, sama ada through online ataupun through coaching online jugalah, coaching one-to-one coaching. Tapi yang paling penting sekali adalah komitmen you all. Sekiranya you all tahu macam-macam benda sekalipun tapi tak ikut pun tak guna juga. So sangat penting untuk kita memahami apakah kemampuan kita dan apakah ketidakmampuan kita dalam kita mendapatkan target kita untuk turunkan berat badan. Faham ke faham? Faham ke faham maksud saya ni? Kalau faham boleh tak komen, faham boleh tak bagi saya muka wow, sebab saya tengok berapa ramai kat sini yang faham apa saya cakap. Okey. Ramainya dekat sini sedang menonton saya pun dah naik segan ni kan, ramai tengah menonton saya ni. Tapi sebabkan orang ramai menonton saya nak memperkenalkan diri saya lagi sekali. Lantak pilah, nama saya Syah daripada Batak Fitness. Saya seorang fitness coach. Kepakaran saya lah membantu korang kurus. Kepakaran saya ialah membantu mereka untuk lebih mudah menurunkan berat badan. Itulah macam mana cara saya dapat #pakar kurus dan #bomoh kurus itu. Alright. Terima kasih kepada mereka yang sporting bagi saya muka wow. Siapa tu saya nak sebut sikit mereka tu. Kak Asma, Nur Azian Delvian, Nina Karina, Fahanis Anis yang dah ready untuk saya sambung, yang faham poin saya yang pertama dan faham poin saya yang kedua. So again saya nak ucapkan terima kasih kepada Kak Asma sebabkan memberi idea tentang topik live saya hari ini. Dan alhamdulillah kami di dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat, kami buat satu community untuk kami buat sharing dalam satu bentuk community yang kecil, supaya kami dapat membakar semangat each other, supaya setiap dan antara mereka yang berada dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat akan dapat terbakar jiwa mereka, terbakar semangat mereka supaya mereka mudah dapat turunkan berat badan dalam waktu yang sangat simple dan sangat sihat dengan sangat cepat. Sebabkan community itu sendiri, dan dalam community itu juga kami buat macam satu, saya akan buat survey lah, survey berkenaan dengan topik live apa yang you all nak saya cakapkan. Besok saya akan cakap tentang fibroid, tentang apakah pantang larang makanan untuk mereka yang ada fibroid. Esok jam 3 petang lah. So pada you all yang mungkin ada sedikit kelapangan, yang mungkin nampak topik itu boleh membantu you all dapat belajar sesuatu, insya-Allah bolehlah bersama dengan saya di dalam Facebook page Syah AK, supaya akan mendapat sharing yang boleh memberi manfaat kepada orang lain juga. Hai Nur Sabtuyah Jaafar, Mazni Jalani, hai Ros Iman Yaakob, hai. Okay, now yang ketiga pula adalah elakkan daripada tidur waktu petang yang lama. For obvious reason, sekiranya kita tidur pada waktu petang dalam tempoh yang sangat lama, ianya akan mengganggu juga kita punya kualiti waktu tidur kita, waktu malam nanti. Sebab waktu malam lah sebenarnya badan kita sedang proses macam-macam benda pada waktu malam. Pada waktu siang, sini tau, saya nak explain sikit satu benda yang medically proven. Alright, siapa nak dengar satu benda yang tentang medically proven? Apa yang saya cakap ni mostly benda yang orang mudah faham, tapi di belakang ni
ada banyak benda terms yang bila saya sebut lidah saya pun akan tergeliat. So antara benda yang mungkin you all kena faham ialah pada waktu malam Matasia Baco, Umi memang susah nak tidur malam, jam 2 subuh baru dapat tidur dalam usia 50-an ini. Kenapa ya? Tidur petang lepas asar boleh jadi malas. Bukan setakat boleh jadi malas, Tuan Faisal, ianya boleh menjadi, dianya akan mewarisi kegilaan juga. Okay, now kepada mereka yang mungkin ada masalah nak tidur, cuba dengar sampai penghujung live ni. Saya akan bagi solution juga. Alright, in fact sebenarnya saya tengah bagi cara macam mana cara-cara dia. Okay, yang tadi tu yang ketiga lah, yang pasal yang ketiga tu ialah tidur waktu petang. Okay, macam ni tau. Badan kita ada nama dia macam biological clock. Biological clock maksudnya macam jam biologi, jam yang dah ada dekat dalam badan kita, supaya kita akan tahu waktu-waktu yang tentu walaupun kita tak pakai jam, walaupun kita tak tengok jam. Alright. Okay, ada yang tidur tapi kerap terjaga, itu macam saya juga. Alright. Hai Siti Rafida. Hai. Okay, now macam ni. Pada waktu malam lah sebenarnya badan kita, satu sistem badan kita sedang rest. Satu badan sistem kita sedang rest, sedang untuk recover daripada aktiviti-aktiviti yang dia lakukan sepanjang hari. Pada waktu siang lah waktu mereka aktif dan mereka bersedia untuk menjalankan tugas. Sebagai contoh, macam you all kerja dekat tempat kerja you all, sekiranya bos you all suruh korang kerja pada waktu lewat malam dan dia suruh korang tidur pada waktu petang, dan esoknya terbalik, petang kerja, malam tak kerja, dalam keadaan tiba-tiba perubahan shift tu, mesti kita tak boleh terima. Maksudnya hari pertama kita kena submit kerja kita pada waktu malam, dan hari esoknya kita kena submit report kita pada waktu siang. Pastinya otak kita tak dapat nak adjust, macam bos bagilah saya waktu kerja yang betul. Faham tak maksud saya? Mesti korang bengang, korang akan marah bos korang untuk minta waktu kerja yang betul. So kita akan dapat sepatutnya waktu kerja, kalau katakan kita dapat job scope mungkin daripada pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang. Ni kalau kerja office lah. Alright. Kalau katakan kerja office 9 pagi ke 6 petang. So kita boleh fokus jam 9 pagi ke 6 petang adalah waktu untuk kerja sahaja. Sama macam badan kita juga, waktu badan kita bekerja daripada waktu pagi sampailah ke waktu malam. Pukul berapa tu semua bergantung kepada individu. Tetapi yang pastinya jam lewat malam tu adalah waktu kita untuk berehat. Sekiranya kita tak dapat nak tidur, bermaksud kita sedang mengganggu internal sistem kita supaya mereka akan dapat beroperasi dengan lebih baik pada keesokan harinya. So sangat gila penting untuk kita memahami konsep tidur dengan berkualiti ni, supaya kita boleh mencapai apa yang kita nak capai, especially penurunan berat badan. Okay, cara yang ketiga yang saya sebutkan ni adalah cuba elakkan waktu tidur petang, sebabkan waktu tidur petang yang lama ianya akan mengganggu waktu tidur kita pada waktu malam. Walaupun sebenarnya kita dalam seharian tu kita cukup 7 ke 8 jam tidur sehari, tapi kemungkinan besar kita tak akan dapat optimize kan waktu tidur pada waktu malam tu, sebab kita hanya dapat tidur 4 jam saja. Lagi 4 jam kita cover tidur waktu petang, which is saya rasa macam boleh juga dari segi waktu cukup tidur tu okey, tapi dari sudut kualiti tu tak ada. Kualiti waktu tidur adalah lebih baik pada waktu malam lagi, sebabkan waktu malam lah waktu the whole body kita sedang berehat. Waktu itulah sebenarnya waktu yang kita pun kena berehat sama, kita pun kena biarkan sistem kita berehat juga. Sebab itulah sebenarnya sangat gila penting untuk kita elakkan daripada tidur waktu petang, sebabkan tidur waktu petang tu akan mengganggu kita punya kemampuan untuk tidur yang lebih baik pada waktu malam. Faham tak maksud saya? Right. So kepada mereka yang mungkin ada sedikit masalah untuk tidur pada waktu malam, InsyaAllah saya akan suggest beberapa suplemen. Satu suplemen je sebenarnya. Satu suplemen saja yang mungkin korang boleh beli dekat farmasi. Cuba dengar di penghujung ni. Salam pertama kali ikut live adik. Hai Matasia Baco. Salam perkenalan Puan Matasia Baco. Okay. Now, siapa yang faham poin saya yang pertama dan poin saya yang ketiga. Poin saya yang pertama, kedua dan ketiga. Siapa yang faham sini? Boleh tak komen dia faham?
Atau boleh tak bagi saya muka wow kepada mereka yang dah faham apa tu poin saya yang pertama, kedua dan ketiga tu. Boleh tak? Kita nak tengok berapa ramai kat sini yang faham, berapa ramai yang sini mungkin perlukan saya explain dengan lebih lanjut lagi dan sebagainya, supaya kita semua akan dapat manfaat daripada sharing yang saya tengah buat sekarang ni. Alright, dah ready ke untuk saya share point saya yang seterusnya, point saya yang keempat? Alright, siapa yang dah ready boleh tak komen dah ready. Saya tengok berapa ramai agaknya antara you all yang mungkin dah ready untuk dengar saya punya point yang keempat, which is point saya yang keempat ni mungkin ramai yang tak tahu, ataupun mungkin ramai yang tahu, saya pun tak pasti. Waktu tidur saya totally lari, coach terpaksa berjaga malam kerana faham Puan Kamaziah, saya dah faham dah masalah Puan Kamaziah. Saya dah tahu dah masalah dia apa. Kalau Puan Kamaziah, kita bercakap antara kita tapi dalam live ni alright. Saya faham Puan Kamaziah lah seorang yang sangat cekal, dan saya yakin Puan Kamaziah akan faham maksud saya sekarang ni. Ianya akan mengganggu proses Puan Kamaziah punya progress untuk turunkan berat badan. It's good sebenarnya kita dapat bercakap dengan lebih one to one macam tu, supaya saya tahu masalah Puan, sama ada berdasarkan apa yang Puan bagi tahu kepada saya ataupun apa yang Puan tak bagi tahu kepada saya. Dan sebenarnya saya dah jumpa dah masalah punca utama Puan juga, selain daripada suplemen yang saya suruh Puan ambil tu kan, yang tadi Puan dah beli tu. Itu pun Puan kena improvekan jugalah sebenarnya. Cuba cari waktu yang sesuai untuk tidur, especially pada waktu malam. But anyway, thank you kepada Puan Iken. Siapa lagi yang dah ready tu boleh tak komen dah ready, sebab saya nak share point saya yang keempat. Okay, now point saya yang keempat adalah cuba tidur waktu yang sama setiap malam. Cuba. Bermaksud Kak Asmah dah ready, Puan Irawati pun dah ready, Puan Ikim pun dah ready. Okay, cuba tidur pada waktu yang sama setiap malam. Sekiranya you all boleh tidur jam 11, sekiranya korang boleh tidur waktu pukul 10 malam, tidur waktu pukul 10 malam. Sekiranya korang boleh tidur pada waktu 12 malam, tidur waktu pukul 12 malam. Yang pastinya, yang pentingnya adalah tidur pada waktu yang sama setiap malam. Dan bila kita, sebab badan kita, macam saya sebutkan tadi, badan kita ada nama dia biological clock. Alright. Maksud biological clock ni bermaksud ianya adalah sejenis macam jam secara biologi yang akan membantu kita bangun dan tidur pada waktu yang tertentu. Dan sekiranya kita membantu diri kita untuk tidur pada waktu yang sama setiap hari, kita secara tidak langsung membantu biological clock kita supaya dapat berfungsi dengan lebih baik. Alright. So macam mana saya cakap benda ni, sebabkan inilah berdasarkan pengalaman saya juga membantu lebih ataupun bercakap lebih daripada 200 orang, dan saya ada lebih daripada 200 orang successful story macam mana student saya dapat menurunkan berat badan hanya dengan mengawal waktu tidur sahaja. Of course, jaga pemakanan pun penting juga. Ramai orang tak faham nak jaga makan macam mana. Saya nampak ramai orang gagal nak memahami keperluan makanan mereka secara seharian, sehingga kan mereka susah nak turunkan berat badan. Walaupun mereka boleh makan makanan yang betul setiap hari ataupun makan mengikut keperluan mereka setiap hari, tapi kalau mereka tak dapat juga nak tidur pada waktu yang betul, dia akan mengganggu serba sedikit tentang progres kita untuk turunkan berat badan. And in fact, bila kita makin berumur, kita punya tahap sensitivity terhadap sesuatu itu pun akan lebih senang terkesan. Maksud saya, sekiranya umur kita dah makin berusia, sekiranya hanya dengan kesilapan kecil sahaja, ianya akan mengganggu terus progres kita sebenar-benarnya. Alright, that's why kadang-kadang saya akan suggest kepada student-student saya untuk mengambil suplemen. Antara suplemen yang saya suruh mereka ambil, mereka boleh dapati dekat farmasi. Saya tak jual suplemen itu melainkan superfood sahaja. Hanya superfood sahaja yang saya ada, yang saya boleh bagi kepada mereka yang mereka berminat. Sekiranya mereka nak dapatkan rasa kenyang lebih lama, sebab superfood ni mengandungi fiber yang sangat tinggi supaya mereka dapat menahan rasa lapar mereka. Tapi ini bukanlah suplemen yang saya maksudkan. Suplemen yang saya maksudkan tadi tu adalah kepada macam contohnya B-complex. Saya bukan juga ejen
21st century ni bukan B-complex, probiotik ataupun vitamins yang lain, supaya mereka akan lebih mudah mencapai target berat badan yang mereka nak capai dalam tempoh jangka masa yang ditetapkan, yang mereka setkan sendirilah, kan? Alright, siapa sini yang faham point saya yang keempat ini? Boleh tak komen? Dah ready untuk tahu point saya yang keempat? Okey, Puan Ros Iman Yaakob bertanya, macam mana untuk kita atasi kalau kita tak mengantuk untuk tidur pada waktu yang sama setiap hari? It's a good question. Okey, nama dia adalah practice makes perfect. Tapi bukan practice makes perfect. Sebenarnya perfect practice makes perfect. Macam tu kan. So macam mana cara dia? Antara salah satunya follow lah step 1, step 2, step 3. Sebenarnya apa yang saya cakap ni adalah, dia bukannya kata okey, aku nak tidur pukul 12.30 malam setiap hari. Tapi kita punyalah jenuh baring atas katil, bergulit-gulit tapi tak tidur-tidur. Mungkin sebabkan kita minum kopi malam tu, atau mungkin sebabkan kita tidur lama petang tu, atau mungkin sebabkan kita duk layan phone sementara kita tengah nak tidur tu. So maksudnya memang susah nak tidur. So sangat gila penting untuk kita setkan environment bilik kita untuk membantu kita tidur juga. Right? So ia memerlukan sedikit masa untuk memperbetulkan balik kita punya biological clock kita tu, supaya kita akan dapat target waktu tidur yang kita nak target. Yang paling penting sekali ni adalah korang kena setkan jam berapa korang nak tidur, dan cuba limitkan pengambilan kopi, cuba limitkan penggunaan telefon ataupun apa-apa devices yang mengeluarkan blue lights punya cahaya kepada mata kita. Dan cuba juga kita elakkan daripada buat benda-benda yang akan mengganggu waktu kita tidur, seperti macam setkan cahaya ke, kurangkan bunyi ke, ataupun buat apa ke kan. Cuba set macam tu. Alright, itu adalah kita punya cara yang keempat, adalah cuba tidur waktu yang sama setiap hari. Antara cara dia adalah saya macam sebut tadi, elakkan tidur petang kan, cuba elakkan minum kopi pada waktu malam, kurangkan penggunaan telefon pada waktu malam juga sebelum tidur tu. Dan yang terakhir ni saya rasa macam satu tips yang saya boleh suggest kepada you all, supaya you all boleh amalkan kalau nak amalkan. Ini dia bergantung pada individu lah sebenarnya kan. Mungkin ada orang prefer cara yang macam ni, atau mungkin mereka prefer cara yang lain. Dan dia bergantung kepada individu. Apa yang penting adalah stay true to yourself. Boleh tak saya cakap macam tu? Stay true to yourself. You have to be honest. Kita kena be honest kepada diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita dapat mencapai apa yang kita nak capai. Faham saya ni? Macam mana tau? Okay, macam mana? Betul, akak dah berumur bila B-complex habis. Ianya ganggu proses penurunan akak. Alhamdulillah. Betul. B-complex ni adalah sejenis vitamin yang akan membantu kita, bukan membantu kita kurus pun, tapi membantu kita memetabolismakan makanan yang kita makan. Supaya apa tau? Supaya kita akan lebih mudah mencapai penurunan berat badan yang lebih baik. Okay, now saya nak masuk topik saya yang cara saya yang kelima, ataupun macam mana kaedah kita untuk dapatkan waktu tidur yang lebih berkualiti, adalah dengan cara kita memasang lagu. Memasang lagu apa? Memasang lagu-lagu yang boleh bantu kita tidur. Ada banyak lagu-lagu yang boleh bantu kita tidur yang kita boleh search kat YouTube. Antara features lagu-lagu tu ataupun bunyi-bunyian itu adalah bunyi-bunyian macam bunyi burung lah, bunyi air hujan lah, bunyi air mengalir lah, bunyi angin lah, bunyi violin lah, bunyi piano lah, bunyi macam-macam, bunyi gitar mungkin itu dia bergantung pada preference masing-masing lah. Mungkin ada yang prefer dengar bacaan Quran, mungkin ada yang prefer dengar ceramah, ada yang prefer dengar lagu. So you have to stay true to yourself. Bermaksud korang kena tahu apakah minat korang dan apakah benda yang boleh bantu korang untuk tidur. Sesetengah orang cara mereka nak tidur dengan cara membaca pun boleh tidur juga, asalkan korang boleh buat sesuatu benda yang boleh bantu korang rasa mengantuk dan seterusnya boleh terus tidur. Okey, macam cara saya yang saya suggestkan kepada student saya, especially student-student
yang mengambil package yang lebih premium, VIP, Titanium, Sapphire dan Supreme, sebab mereka ada direct access dengan saya dan saya boleh menyentuh jiwa mereka, boleh membantu mereka supaya mereka lebih senang dapat result untuk turunkan berat badan. Saya akan bercakap kepada mereka untuk mendengar lagu-lagu yang mendamaikan jiwa mereka. It could be dengar lagu dekat YouTube, lagu air terjun, bunyi burung dan sebagainya, ataupun mungkin dengan cara dengar baca ayat Al-Quran. Apa yang penting, kata Puan Sanisa ni, apa yang penting bukan kerjasama. Ingat ini cerita Wonderpad? Tak. Yang penting adalah you have to stay true to yourself. Tanya kepada diri kita lagu ataupun apakah sebenarnya yang boleh bagi kita mengantuk. Sebab saya pernah bercakap ni pada dalam satu live sebelum ni, cakap topik yang lebih kurang sama. Ada orang cakap, coach, kenapa coach tak suruh diorang dengar ayat Quran? Saya jadi macam, Allahu Akbar, rasa nak azan dekat sini rasanya kan. Bukan apa. Macam saya cakap tadi, kalau katakan dengar ayat Quran pun tak mengantuk, kan? Dengarlah benda yang kita boleh mengantuk. Yang penting sekali adalah kita boleh capai matlamat kita. Apakah matlamat kita? Matlamat kita adalah tak lain tak bukan supaya kita senang tidur. Macam Puan Ikin beritahu, akak tak boleh dengar lagu-lagu sebelum tidur, confirm tak tidur. Okay, so Kak Ikin kena tanya kepada diri akak, apakah sebenarnya bunyi-bunyian ataupun apa-apalah cara yang boleh bantu akak tidur. Sekiranya membaca lah. Macam saya, bila saya membaca pun saya boleh mengantuk juga. Kadang-kadang bila saya dengar lagu yang mendayu-dayu pun boleh bagi saya tak tidur juga. Itu sebenarnya kena tanya kepada diri kita, apakah sebenarnya yang boleh membantu kita supaya kita lebih mudah untuk tidur. Bukan setakat boleh mudah untuk tidur sahaja, tapi kita boleh juga dapat tidur yang lebih berkualiti. Okay, now, siapa nak tahu pasal satu suplemen yang boleh membantu mereka untuk lebih mudah menurunkan berat badan? Siapa nak tahu? Saya pun sebenarnya baru dapat tahu benda ni, alright? Tapi saya tak suggest lah sebenarnya kan. Saya tak suggest. Okay. Okay, now, nak tidur cepat kena tengok movie. Ada yang suka tengok movie. Sebab saya kalau tengok movie bergantung movie apa. Kalau movie tu best, confirm saya tak tidur. Kalau movie tu boleh bagi saya mengantuk pun saya boleh tidur. Sekarang ni point kita adalah bukan cara untuk kita tidur, tapi point saya adalah macam mana caranya untuk kita dapat kualiti waktu tidur tu. Antara benda yang you all boleh consider adalah cuba cari makanan-makanan yang ada magnesium yang tinggi, alright, kalsium yang tinggi dan vitamin B6 yang tinggi, alright. Itulah. Dan juga minum apa yang boleh bantu kita senang nak tidur juga, alright. Ros Iman Yaakob nak tahu, okay, saya boleh baca beberapa makanan ataupun minuman yang kita boleh amalkan supaya kita lebih mudah dapat tidur yang lebih baik, tidur yang lebih sempurna. Antaranya adalah kita boleh makan buah pisang, avocado, ataupun kita boleh makan vegetable. Contohnya macam bayam ke, brokoli ke, asparagus ke. Sebab apa? Sebab makanan-makanan yang saya sebutkan tadi tu dia mengandungi amino acid yang boleh membantu kita mudahkan pengeluaran neurotransmitter bernama serotonin. Dan serotonin ni akan convert kepada hormon melatonin. Kan aku cakap, bila saya sebut je benda-benda macam ni, confirm macam, apa ni coach? Janganlah sebut benda tonin-tonin semua ni. Saya tak jual tonik rambut. Okay? Saya tak jual tonik rambut. Saya just sebut saja nama-nama hormon tadi. Sebab apa? Kita kena faham, apa yang kita makan, itulah sebenarnya diri kita. Kalau katakan kita tak cukup makan suatu benda, ianya akan menjejaskan kita punya progres untuk menurunkan berat badan. Mungkin Kak Asmah minum Milo adalah satu benda yang boleh membantu dia untuk tidur. Tapi mungkin ada orang tidak. So, lain orang, lain cara tu. So, itulah makanan yang pertama. Makanan yang mengandungi tryptophan. Right, itu yang pertama. Kedua, cuba cari makanan yang mempunyai magnesium yang tinggi, seperti sayur-sayuran yang berwarna hijau pekat.
Macam Acik Fidah, dia punya kaedah pula macam mana cara untuk dia mudah tidur adalah dengan cara baca bismillah, baring, pejam mata. Pejam mata, zikir dalam hati, alhamdulillah mudah lena dan bangun pukul 4 pagi ke 5 pagi. Cubalah, itu Acik Fidah punya kaedah lah. Right? Acik Fidah punya kaedah lebih kepada bersifat kerohanian, dan of course pun boleh, itu pun adalah satu cara juga. Cara yang kedua lah pengambilan makanan-makanan yang meningkatkan kita punya serotonin, which is hormon neurotransmitter. Lepas tu makanan yang ada magnesium yang tinggi seperti sayuran yang berwarna hijau pekat, kacang-kacang ataupun seed kan, ataupun ataupun ikan macam salmon, tuna, pisang juga kan, seperti pisang, yang makanan yang mengandungi kalsium yang tinggi juga, macam susu dan sebagainya. Vitamin B6, vitamin B6 pun ada di dalam vitamin B kompleks supaya kita lebih mudah juga dapat rasa tidur yang lebih baik. Dan melatonin pun salah satu daripada makanan yang boleh meningkatkan hormon melatonin. Contohnya macam nasi, roll oats kan. Pengambilan makanan yang tertentu ni asalkan mengikut keperluan kalori dan on. Kalau tak on, maksudnya kalau katakan kita makan terlalu banyak sangat sampai gemuk, bermaksud kita kena ubah sikit dia punya cara dia. Yang ini adalah minuman yang saya rasa macam bagus juga untuk menenangkan fikiran kita, bagi kita punya mood makin stable. Antara yang saya pernah amalkan dulu adalah chamomile tea. Pernah dengar tak chamomile tea? Boleh dapat dekat mana-mana lah sebenarnya. Boleh pergi kat Giant, suruh dia atau pergi kat mana-mana lah. Dia jual sachet chamomile tea. Pun boleh juga dijadikan sebagai minuman harian untuk kita rasa lebih tenang, chamomile tea. Dan kemudian macam peppermint tea pun boleh juga. Teh peppermint, pernah dengar tak teh peppermint? Itu pun bagus juga untuk bagi kita rasa segar, rasa macam best, rasa ceria. Salah satu cara juga yang boleh bantu kita dapatkan waktu ataupun tidur yang lebih berkualiti. Antara makanan yang tidak sesuai untuk sebelum kita tidur adalah minuman ataupun makanan yang mengandungi kafein, macam saya sebutkan tadi. Makanan-makanan yang pedas, alkohol, saya yakin you all semua tak makan makanan yang alkohol. Makanan yang ada tinggi kandungan lemaknya, especially lemak ataupun daripada processed food, tak elok. Kemudian makan yang terlalu tinggi protein dia, sebabkan dia akan mengganggu juga waktu tidur. Dan makanan-makanan berat sebelum tidur, ianya akan mengganggu waktu tidur kita juga. Cuba elakkan daripada makan makanan berat. Sekiranya you all nak makan juga sebelum tidur, biasanya saya akan suggest kepada student saya untuk mengambil makanan-makanan yang ringan sikit, macam buah dan sebagainya, yang boleh bantu kita tak membebankan kita punya sistem untuk bekerja sebelum waktu dia nak tidur. Kadang-kadang kalau katakan kita pun nak exercise kan, kalau kita exercise, kita kena ada warm up dan kita kena ada warm down. Warm up tu maksudnya macam kita kena stretch sikit kita punya kaki kita sebelum kita start aktiviti kita. Kemudian lepas habis exercise tu, kita buat warm down. Maksudnya kita pun buat stretching juga supaya masa kita tak terkejut sebabkan stop kerja tiba-tiba. Sama juga macam kita punya sistem badan kita punya sistem pencernaan kita juga. Bila kita dah makan, cuba kita buat warm down sikit supaya kita boleh bagi sistem badan kita, terutamanya sistem pencernaan, dapat berfungsi dengan lebih baik selepas kita menjalankan warm down tu. Dengan cara macam mana? Pastikan jarak waktu kita tidur tu adalah jauh. Maksudnya macam kalau katakan kita tidur pukul 12, pastikan makanan terakhir, makanan yang heavy kita makan dalam pukul 8, 9, dalam 2 ke 3 jam sebelum kita tidur, supaya kita akan dapat lebih mudah rasa kualiti tidur yang bagus tu. Sebab kita tak nak waktu kita tidur, kita punya sistem pencernaan berjalan, ataupun paling teruk sistem pencernaan kita pun stop juga dan tidur juga sama kita. Dan sudahnya makanan yang kita makan, dia akan jadi lemak terus. Ada yang betul tahu. So itu dia 5 cara tentang macam mana cara kita untuk mengawal kita punya bukan mengawal, mendapatkan kualiti waktu tidur yang lebih berkualiti. Siapa sini yang dapat sesuatu, boleh tak bagi saya wow?
Boleh tak bagi saya muka wow sikit? Okay, kepada mereka yang mungkin masih lagi menonton saya di dalam Facebook group dekat luar sana ataupun dekat mana-mana tempat yang ada di-sharekan Facebook live saya ni, saya strongly suggest untuk you all berada di dalam Facebook page Syah AK supaya you all tidak ketinggalan terhadap mana-mana live yang saya buat. Sebab esok kepada yang mereka yang mungkin berminat nak tahu, saya akan menyentuh topik tentang fibroid, tentang makanan apakah sebenarnya untuk kita bantu untuk mengurangkan fibroid. Seperti mana yang kita ketahui, fibroid ni adalah salah satu daripada masalah wanita lah, of course, yang salah satu caranya ianya akan mengganggu juga mereka yang nak mendapatkan zuriat. Sebabkan tertutup dia punya pintu persenyawan kita tu. Dan saya strongly suggest sekiranya you all nak mengetahui tentang apakah sharing yang saya nak buat esok ni, bolehlah like Facebook page Syah AK supaya you all tidak ketinggalan dalam mana-mana live yang saya nak buat. Biasanya saya akan buat live setiap hari jam 3 petang dan jam 9 malam. Besok live tentang fibroid saya akan buat pada jam 3 petang. 3 petang saya akan buat live tentang fibroid. So kepada mereka yang mungkin berada dekat luar sana, like lah Facebook page Syah AK, tempat di mana saya sedang membuat live ni, supaya you all tidak ketinggalan dalam mana-mana live yang saya lakukan. Okay, boleh ke? Boleh. Korang like Facebook page Syah AK dan bersama-sama dengan saya supaya kita akan mendapat manfaat bersama. Alright. Siapa tu Reply untuk Ahmad. Okay, so yang tu pernah dengar Puan Fahanis Anis. Okay, bergulung lidah. Okay, Alhamdulillah. Alright, saya nak cakap terima kasih kepada you all yang bersama dengan saya dalam live ni. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang share Facebook live saya ni, sebab saya yakin kepada mereka yang mendengar konten daripada live saya ni, mereka akan dapat manfaat dan dia punya pahala tu akan go through kepada mereka yang share Facebook live saya ni juga. Biar kita sama-sama mendapat manfaat bersama-sama, supaya bukan saya seorang sahaja yang dapat sesuatu daripada sini, tapi you all juga yang share Facebook live saya ni. InsyaAllah dengan usaha kita yang kecil ni, ianya akan dapat digandakan supaya kita boleh bukan setakat mencapai berat badan kita inginkan, tapi kita juga boleh mendapatkan ketenangan jiwa melalui perkara yang kita buat ni. Ada soalan yang diberikan oleh Tuan Helmi Ibrahim, macam mana nak turun berat badan 81 kilo. Okey, cara macam tu tuan boleh like Facebook page Syah AK dan bolehlah WhatsApp kami, sebab saya punya kepakaran adalah membantu mereka untuk turunkan berat badan. InsyaAllah saya boleh bantu mereka yang nak kurus supaya mereka bukan setakat rasa lebih berkeyakinan, malah mereka juga dapat rasa lebih ceria sepanjang hari mereka melalui pemakanan yang betul. Sebab cara mudah, saya tak jual produk, saya tak jual sebarang saya ajar you all macam mana you all boleh kurus dengan cara you all sendiri. Senang cerita. Best ke best? Besok malam tak ada, saya tak tahu, tapi besok malam saya ada live juga pukul 9 malam. Saya sedang menunggu topik. Sekiranya you all nak suggest sebarang topik, bolehlah suggest topik tu di dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat. WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat, hanya mereka yang mempunyai sifat yang positif sahaja yang akan dibenarkan masuk ke dalam WhatsApp group tu. Sekiranya tidak mempunyai sifat-sifat positif, insyaAllah akan dibuang. Sesekali tidur petang jadi penendang mudi. Kenapa jadi gitu coach? Macam saya sebut, macam Acik Fidah bertanya, siapa nak tahu soalan Acik Fidah? Dia bertanya kepada saya, sesekali tidur petang jadi pening dan mudi, kenapa? Ada banyak sebab. Sebab yang pertama adalah kita sedang melanggar kita punya waktu tidur yang sebenar. Faham tak? Sepatutnya macam badan kita, dia consist of banyak sistem. Ada macam-macam sistem, kan? Tapi sebenarnya bila kita nak ikutkan rasa nak tidur kita tu sampai boleh menjejaskan sistem yang lain, sampai itulah macam mana kita boleh rasa macam pening kepala, mudi dan sebagainya. So kalau katakan untuk kita sangat-sangat penting untuk kita tidur pada waktu kita tidur. Jarang seseorang itu dia tidur pada waktu malam
dan bangun pada keesokan paginya, dia akan rasa macam tu, especially apabila mereka cukup tidur mereka. Sekiranya mereka tidak cukup tidur, insya-Allah pun akan rasa moody juga. Sebabkan kenapa rasa moody? Sebabkan ada banyak sebab permainan hormon-hormon ni. Sama lah, apatah lagi kalau bangun akan terkejut terus sakit. Betul. Sama juga macam terkejut terus sakit kepala. Betul, exactly. Sama juga. So sama point juga, sebabkan bila kita tengah tidur, badan kita sedang berehat, tiba-tiba kena bangun secara tiba-tiba, akan rasa pening kepala. Bukan setakat pening kepala sahaja, kadang-kadang for some cases, bila dia bangun dalam keadaan mengejut, ianya akan senang rasa nak tumbang. Siapa pernah rasa macam tu? Rasa nak tumbang lepas bangun mengejut? Ada tak rasa macam tu? Kan? Ada kan rasa macam tu kan? Bila nak bangun tu, bangun rasa mengejut tu, tiba-tiba rasa nak tumbang. Kenapa? Sebab badan kita belum lagi restart dengan sempurna, dengan cepat. Macam kita nak bergerak, nak menggerakkan kenderaan kita, sepatutnya proses dia kita patut memanaskan enjin kita dulu. Tapi sebabkan kita tak panaskan enjin kita dulu, apa jadi? Kita terus start enjin kita dan terus ram kereta kita. Suami sarankan topik nak kempiskan perut. Perut boroi. Itu masalah ramai lelaki, hampir semua kawan-kawan dia perut boroi. Siapa nak tahu? Okey, siapa nak tahu topik perut boroi ni? Mungkin kita boleh consider topik ini untuk saya livekan esok. Siapa yang agree dengan topik nak kempiskan perut yang boroi? Saya rasa perut boroi ni bukan setakat lelaki sahaja, tapi kadang-kadang perempuan pun ada juga masalah yang sama. So siapa yang nak saya cakap tentang topik ni, boleh tak komen nak saya cakap tentang topik itu. Tak ada siapa pun anak ni. Puan Sanisa je kot yang nak kot, dengan suami Puan Sanisa. So siapa yang nak, boleh tak komen nak tahu. Sebab saya nak tengok berapa ramai yang nak tahu untuk saya sentuh topik perut boroi ni. Siapa yang nak tahu, boleh tak komen nak tahu. Alright, supaya besok insyaAllah saya boleh consider untuk saya share topik ini. Dan boleh juga memberi saya idea topik apa yang you nak saya sampaikan esok, dan hari-hari seterusnya dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat. Sebabkan saya sedang kumpul mereka yang betul-betul positif untuk dimasukkan dekat dalam WhatsApp group tu. Supaya apa tahu? Supaya ianya akan memberi rangsangan semangat kepada mereka yang nak turunkan berat badan. Sebab most of the people yang ada dekat dalam WhatsApp group tu, mereka mempunyai sifat yang positif gila, sifat yang baik, sifat-sifat yang bagus yang boleh membakar semangat individu, supaya kita semua akan dapat manfaat daripada WhatsApp group tu saja. Ada juga mereka, siapa sini yang ada dekat dalam Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat? Cek komen siapa yang ada dekat dalam Facebook, dalam WhatsApp group, dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat. Siapa yang ada dekat dalam tu, boleh tak komen siapa yang ada dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat. Buat malam lah, siang tak boleh dengar. Dia bergantung pada ni puan. Dia bergantung pada vote. Alright. Puan Ros Iman Yaakob pun nak tahu pasal perut buncit juga, perut boroi, Alright, saya mungkin boleh consider esok malam jam 9 untuk bercakap tentang topik perut boroi, dan macam manakah kaedah untuk kita mengempiskan perut boroi itu. InsyaAllah jawapan kepada tu saya boleh sampaikan dengan bersahaja, tak macam kita pasal fibroid dan cakap pasal period tadi. Itu macam agak satu benda sukar untuk saya sampaikan, sebabkan saya bukan kepakaran saya kat situ. But anyway, terima kasih kepada mereka yang bersama dalam live saya ni. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Stay safe, stay at home, jangan gatal nak keluar ke mana-mana. Alright, saya doakan semua kita dapat dijauhkan dengan benda-benda virus-virus yang tak baik ni. Saya harap kita semua akan dapat survive. Akan dapat survive macam apa kan? Kita semua akan dapat maintain sihat sehinggalah habis PKP, sehinggalah habis COVID-19 yang ada sedang menular di Malaysia sekarang ni. Just rapatkan diri kita dengan family, rapatkan diri kita dengan Allah, rapatkan diri kita dengan family, supaya kita dapat fully utilisekan masa yang kita ada, supaya masa kita ada dekat rumah yang mungkin tak dapat nak keluar ke mana-mana ni, supaya kita dapat having a quality time di sepanjang waktu ini, di sepanjang waktu waktu sukar kita dengan. Alright, terima kasih banyak kepada mereka yang bersama dengan saya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Saya doakan anda sihat walafiat. Kita jumpa lagi esok insyaAllah jam 3 petang. Saya akan menyentuh tentang topik fibroid,
dan cara pemakanan yang baik untuk mereka mengurangkan fibroid. Dan saya nak jumpa anda esok juga, insya-Allah jam 3 petang, dan esok jam 9 malam kita akan cakap tentang macam mana cara nak kempiskan perut. Macam mana cara nak kempiskan perut yang boroi, supaya kita semua boleh. Right, ada soalan Cik Fidah last sekali adalah berapa lama masa yang kita perlu ambil untuk bangun selepas terjaga. Dia bergantung pada individu. Sesetengah orang boleh terus okey, ada setengah orang terus tak okey. Tapi paling penting sekali adalah tanya kepada diri macam manakah cara kita boleh adapt dengan benda ni semua. InsyaAllah kita akan menyentuh lagi topik ni insyaAllah esok. Sekiranya you all nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan macam mana cara you all nak turunkan berat badan, bolehlah WhatsApp dekat nombor telefon yang saya dah pin komen kat bawah tu, supaya kita akan dapat bercakap macam mana kita boleh membantu you all menurunkan berat badan, especially waktu tengah PKP ni kan. Waktu kita tengah waktu sekarang ni adalah waktu yang terbaik untuk kita menjaga kesihatan, terbaik untuk kita waktu yang ni sekarang ni waktu yang terbaik untuk kita mengawal rasa sihat kita mengawal rasa sihat, memastikan kita jadi lebih sihat, memastikan kita jadi lebih aktif, supaya waktu yang kita hari ni kita tak membazir waktu kita. Alright, inilah masanya untuk kita buat sesuatu. Kita jumpa lagi esok jam 3 petang dan 9 malam pada topik yang saya nak sebutkan esok. Saya nak jumpa anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.